Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Selamat datang ke kelas tutorial CFD 1063, asas multimedia dan web teknologi. So untuk minggu ke-9 ni kita dah bincang beberapa perkara lah untuk kita memperkemaskan kemahiran dan juga skill para pelajar kita untuk kita mempelajari pembangunan web dan juga mereka bentuk laman web dan beberapa aktiviti tutorial yang dirangka untuk membantu para pelajar kita memahami dengan lebih jelas apa aktiviti yang perlu dilaksanakan. So saya percaya para pelajar telah melaksanakan beberapa tugasan yang diberikan dalam masa 1 jam sebelum kita ke udara di alam maya. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, so macam mana dengan tutorial tadi? Tak berapa faham sangat betul, Prof. Susah sangat? Tak faham sangat. Tak adalah tak faham pun. Saya suruh bincang je sebenarnya. Arahan tu suruh you bincang je. Okay, so cuma arahan-arahan tu mungkin tak clear. Jadi bukan tak clear, saya pun kena clarify lah justification dan sebagainya. So sebenarnya minggu lepas saya dah bincang dah berkenaan dengan website untuk kita buat Wix dan sebagainya. Jadi untuk pencerahan pada minggu ini kita ada kelas lecture untuk kita bincangkan apa itu website dan juga untuk kita buat pemilihan tema kepada website. So saya rasa untuk mereka bentuk website rasa tak ada masalah, cuma mungkin model tu agak keliru sikit, betul tak? Development model. Betul? Betul. Okey. So sebenarnya untuk development model ni, okey, apa saya akan share dulu untuk kita sesi pengenalan dulu ni. Okey. So sebelum tu terima kasih kerana berjaya hari ni, tahniah hari ni bersama-sama saya. Okey. Ada yang tak dapat mungkin atas masalah teknikal. So saya juga prihatin juga kepada para pelajar yang mengalami masalah gangguan internet. So saya pun ada problem juga ni. Saya rasa recently internet ni banyak terganggu. Okay, mungkin faktor cuaca dan sebagainya. Okey, so untuk tutorial minggu ni, kalau para pelajar lihat apa yang saya dah post di e-campus, kita lebih fokus kepada nampak saya share sini. Untuk kita membuat kajian secara berkumpulan untuk kita kena pasti multimedia or web development model. Okay, so sebenarnya dalam kelas lecture memang kita explain lah, tetapi dalam tutorial mungkin para pelajar untuk membuat sedikit research dengan lebih detail berkenaan dengan proses development model. Okay, so sebenarnya proses development model ni adalah dia panggil proses penghasilan sesuatu projek multimedia, termasuk video, animasi dan juga pembangunan web. Okey, jadi kita ada banyak model yang kita rujuk dalam setiap aktiviti. Sebenarnya kalau kita lihat berkenaan dengan model ni merujuk kepada proses dan juga tata cara ataupun framework yang kita adaptasi ataupun kita gunakan dalam penghasilan sesuatu projek kita. So itu agak saya rasa mungkin dah clear sedikit apa itu model. Dan kalau template adalah layout dan juga reka bentuk, interface ataupun reka bentuk paparan yang kita lihat dalam projek multimedia, dalam produk multimedia ataupun di website. Okey, saya rasa agak clear di situ. Okey, saya rasa saya kena detail dulu. Dah ada kelas lecture ke belum? Dah ikuti kelas lecture? Belum. Untuk minggu ni belum lagi. That's why you confused sikit. Okay, sepatutnya you kena go through class lecture dulu baru you faham lah apa model dan sebagainya. Tak apa, saya bagi pencerahan sedikit sebelum kita buat pembentangan nanti.
Okey, sebenarnya kalau kita tengok model ni, model development kita boleh ringkaskan sebagai summary ataupun kita boleh ringkaskan sebagai proses stages dalam pembangunan website ataupun pembangunan projek multimedia. Jadi dia ada beberapa fasa lah, fasa untuk kita mengenal pasti dulu, kita buat orang kata perancangan, dan juga kita memahami apakah konteks ataupun konsep produk animasi kita ataupun produk multimedia kita ataupun produk website kita. Dan juga kita kena pasti bila nak siap. Jadi model ni mempengaruhi proses penghasilan. That's why kita kena pilih model yang sesuai untuk projek kita. Okay. So yang ni saya akan bincang dalam kelas lecture. Kalau lecture bersama saya, kalau lecture bersama pensyarah lain, saya percaya pensyarah lain pun akan bincangkan perkara ni. Cuma berkaitan model tu adalah proses. Okay, kalau kita nak faham secara ringkas, kalau kita sebut model, dia lebih kepada proses. Okay, proses pembangunan produk multimedia. Okay. Ada soalan? Jadi ada banyak proses lah yang kita boleh rujuk. Maksudnya setiap organisasi, setiap konsultan ataupun setiap projek dia merujuk kepada model tertentu dalam proses pembangunan projek multimedia ataupun pembangunan laman web. Jadi macam saya cakap tadi lah, stage pertama kita membuat definasi apa yang kita nak buat. Kadang-kadang kalau skop dia berbeza, keperluan berbeza. Contohnya kalau you nak buat projek multimedia, you nak mencari orang kata apa, maklumat, you kena pergi kepada ke lapangan. Jadi sepatutnya dalam proses definisi pembangunan projek, you kena pergi ke lapangan, mengambil footage, mengambil gambar, menemu ramah dan sebagainya. Okey? Sama macam kita ambil contoh website ataupun yang telah dibangunkan oleh you punya senior yang berkaitan dengan etok tu. Okey, dia dah define dah. Dia kena pergi keluar, pergi mencari kata siapa yang menjual etok. Okey, siapa yang favorite ataupun yang menikmati. Jadi dia akan buat temu ramah dan sebagainya. Jadi itu adalah definisi kepada projek dia. Kalau projek lainlah projek dia. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah kalau kita tengok yang pertama tadi definisi, sebenarnya kita ada 3 proses lah. Kalau kita sebelum kita memulakan sesuatu projek multimedia atau projek laman web, kita kena ada satu proposal. Apa skop pada kandungan website kita. Okey, itu satu. Yang kedua adalah storyboard ataupun mockup. Mockup maksud dia kalau dalam penghasilan video, storyboard untuk hasil video, tetapi untuk mockup dan untuk dia panggil draft design kepada website tu, itu untuk website. Satu lagi adalah functional specification. So di mana functional specification ni adalah fungsi yang ada dalam website tersebut. Okay, macam para pelajar melayari Shopee ataupun Lazada ataupun Agoda dan sebagainya, dia ada function dan features dekat situ untuk kita boleh pilih. Katakan kalau Trivago, kita pilih hotel mana, buat payment dan sebagainya. Flow tersebut kita panggil functional. Okey, boleh buat payment, boleh submit, boleh search, boleh hantar file, boleh edit dan sebagainya. Itu adalah function. Okey, kena pastilah kalau dalam projek web. Okey, kalau contoh web, kita fokus kepada web pada minggu ini. Ini adalah contoh draft kepada pembangunan website. Okey, kalau kita tengok, kita ada home, product, our story, contact supplier, mission, testimony dan sebagainya. So jadi layout sebeginilah sebagai asas kepada pembangunan laman web kita. Kita tak perlu kata nak buat tu kita kena ada kerangka. Kena panggil kerangka lah. Okey, untuk kita tengok. Okey, ini seterusnya ada flowchart. Flowchart ni di mana kalau kita membangunkan laman web, kita ada link. Link tu maksudnya bila kita klik satu page, dia pergi kepada page lain. Kita klik satu gambar, dia akan keluar page lain. Kita klik sesuatu gambar, kita boleh play button, itu pun interaktif. Okay, interactivity. So link tersebut diterjemahkan dalam bentuk flowchart macam ni. Bila klik kat sini, okay.
So kita kena tahu macam mana flow ni supaya bila kita nak memberi arahan ataupun melaksanakan projek, masing-masing akan faham. Okay. Ini yang kedua adalah design. Design ni adalah interface. Okay, interface. Jadi dalam proses model pembangunan multimedia ni ada beberapa stages yang kita kena pasti, bergantung kepada scope projek dan juga bergantung kepada jenis projek, termasuk complexity of the project. Kalau website tu agak kompleks, dia memakan masa dan desainnya juga akan kompleks. Okay, so far ada soalan? Okay, tak ada, tak apa. Okay, design juga kita ambil kira layout, color dan sebagainya. Macam mana layout yang keluar daripada website. Kalau para pelajar rujuk kepada Wix, kita ada dua jenis paparan. Satu paparan desktop, satu paparan mobile. Jadi design tersebut tu mungkin sedikit berbeza. Jadi para pelajar ataupun setiap kumpulan kena pastilah. Okey, design yang macam mana yang sesuai, itu kita boleh rujuk dalam template. So Wix dah banyak membantu dah para pelajar. Kalau zaman-zaman saya buat website dulu, kita kena buat secara scratch. Maksudnya button pun kita kena design. Okey, dia punya layout, dia punya login dan dia punya link dan sebagainya. Sekarang ni dengan menggunakan Wix tersebut, para pelajar just dia panggil drag and drop. Jadi kita drag drop. Jadi kita just kena faham flow dia saja. Okey. Okey, seterusnya ini design prototype. Okey, prototype kita lebih kepada design lah, prototype. Stage 2 adalah evaluation. Okey, jadi bila kita dah buat ni, kita kena buat evaluation terhadap produk kita. Kita nak check lah sama ada link yang kita buat tu tepat ataupun dia tidak, kita kata error. Maksudnya kita klik, katakan kita nak klik my story, keluar testimoni. Jadi dah tak kena, dah tak betul. Jadi kena edit dan kena customize balik ataupun kena edit balik untuk pastikan flow dia tu betul. Okey. Dan stage 4 adalah production. Production ni bila you dah final lah. Maksudnya gambar pun dah tak nak edit. Dia punya, you dah check everything. Maksudnya sebenarnya kena ada checklist. Bila you check kata, okay, button okay, sound okay, video okay. So everything okay, flow dia okay. Kalau boleh submit, kalau kata ada form untuk submit maklumat, pastikan submit tu masuk ke dalam database yang sesuai. Jadi kena test. Itu kalau kita nak test untuk website. Okay. Jadi untuk tutorial ni kita dah tahu stage yang generic ni. Dia ada beberapa jenis model yang kita boleh rujuk. Ini untuk assignment 2, untuk development ni. Ini untuk tutorial. Jadi ada banyak di internet yang you boleh rujuk. Antaranya adalah AD model. Okay, analysis, design, development, implementation and evaluation. So you pergi detail, cari kelebihan dan juga kekurangan dia. Sesuai tak sesuai dengan projek masing-masing. So itu yang perkara yang penting untuk dibuat analisis dan dihantar untuk tutorial pada minggu ini. Okey, boleh juga rujuk model-model lain seperti Azure model. Azure model ada dia punya approach, mungkin sedikit beza. Ada SDLC Software Development Life Cycle. Okey, kalau kata pembangunan software dia akan lebih kompleks berbanding pembangunan website. Okey, sebab software kita ada dua interface. Satu interface adalah yang running di background, satu lagi interface yang running di hadapan. Maksudnya yang user nampak dan yang user tak nampak. So lebih kompleks, lebih susah dan lebih difficult. Okey, kita ada juga agile. Agile pun adalah satu approach atau model yang terkini Sebab untuk kita buat website pun kita kena tahu design. Kita tahu nak buat development, nak orang kata nak integrate all this elemen multimedia dan sebagainya, dan kena test. Okey, bukan setakat test, kita kena release juga. Sebab kita test di peringkat kita tak tahu. Kita kena test di peringkat klien ataupun orang di luar sana yang ingin melihat website kita, dan kita perlu ada feedback. Dengan feedback tersebut kita boleh improve. That's why kita ada series of feedback. Bila you dah siap, dan kita akan komen dan kita akan tambah baik. Dan kita plan balik, mungkin nak ubah design, nak tambah features lain, nak tambah elemen multimedia lain dan sebagainya. So itu antara proses dia. Okey, SDLC banyak lagi sebenarnya boleh rujuk.
ini waterfall model, analisis, design dan sebagainya. Kena tengok yang mana yang paling sesuai untuk pembangunan web. Ini dig and carry model, banyak lagi dan sebagainya, banyak lagi para pelajar boleh rujuk. Jadi assignment tu you akan cari beberapa dan you ambil satu untuk rujukan dan untuk diguna pakai dalam projek masing-masing. Okey, saya harap jelas penerangan tu. Okey, ada soalan? Saya cakap seorang ke? Okey, saya okey. 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 Saya dah rekod Okeylah, dah rekod senang sikit pula ni, saya boleh share. Okey, so kalau berbalik kepada tutorial aktiviti tadi tu, sebenarnya saya dah bagi dalam WhatsApp tu untuk membantu pelajar. Okey, mungkin ada yang tak dapat pencerahan, jadi saya dah maklumkan dalam okey. Sorry gangguan sikit. Ni tu SCK betul. Saya dah maklumkan di sini. Kalau kita tengok dekat dalam ni, boleh besarkan nampak okey, finalize bincangkan template yang digunakan. Ni saya nak you present yang ni lah tadi. Okey, identify web development model, prepare draft. Kalau tak siap lagi tu pun tak apalah. Saya nak tengok sejauh mana para pelajar dah establish ataupun dah publish website untuk kumpulan masing-masing. Jadi tanpa melengahkan masa, mungkin saya bagi ruang untuk para pelajar untuk bentang sedikit apa perkembangan, ataupun mungkin dah register. Kalau belum register lagi, cepat-cepat register Wix tersebut dan buka features. Pilih template yang mana. Jadi you cuba explore. Okay, so boleh teruskan dengan pembentangan pertama apa yang dah buat. Sebab website saya dah bagi tahu minggu lepas lagi. Jadi kalau untuk lecture, kita ada petang ni. Okay, lecture bersama saya. Okay, Putra, macam mana? Ya, saya. Boleh nak present? Wix? Boleh, tapi saya on pakai phone. Pakai phone? Wix dekat laptop. Ya. Okay, just nak cakap ni. Sebenarnya you boleh join juga ni. You join dekat laptop kan. You mute kan dekat phone, jadi laptop tu boleh tunjuk lah. Okey, tak apa, you settle dulu yang tu untuk ready. Dan siapa yang dah ready ni Nur Syazwani ataupun Aziani, Abdul Azim. Sir, boleh present? Boleh. Saya memang lalukan. Okay, sekejap ya. Okey, saya share screen. Senang sikit. Jadi you buka full screen, you nampak apa yang nak tunjuk untuk Wix tu. Okey. Dan untuk model pilihan tu, tutorial tu you kena hantar lah. You compile semua everything. Dan satu lagi, untuk video tersebut saya akan buat satu Google Form untuk para pelajar hantar link. Okey, kalau katakan satu kumpulan hantar link yang sama, tetapi saya nak maklumat pelajar lah, maksudnya nama penuh dan juga student ID termasuk nama kumpulan. Jadi you ikutlah dalam form tu. Jadi kalau kumpulan yang sama, hantar link yang sama. Okey? Okey, and then pada masa yang sama dalam website tersebut kena ada paparan untuk projek video tersebut. Senang untuk para penilai untuk semak di sana. Okey? Okey, teruskan. Nampak tak? Mana? Hello? Okey, mana? Tak ada ni. Tak ada. Sekejap. Kalau you tak nampak, you share screen. Nanti bila you share screen, you nampak dua-dua lah. Tapi you buka untuk website saja. Okay. Alhamdulillah. Okay, Prof, nampak tak, Prof? Mana? Okey, nampak? Okey, boleh. Okay. Kan? Ni daripada kumpulan saya, Studio Insomnia.
daripada ahli saya ni dah buat satu page, dah register dalam Wix ni. Okey. Untuk website kami buat Berapa? 5 untuk apa dia? Okey, teruskan. Kami buat satu homepage ini. Lepas tu yang Tak keduanya nak on kamera ke? apa? Tak nak on kamera ke? On camera ya? Okay, jap. Laki saya boleh request lah. Okey. Baru confidence sikit. Okay. Ada gambar okey. Ada gambar ni. Untuk yang ni kami baru masukkan layout dia dulu. Isi tak masukkan lagi. Home, about, Okey. lepas tu yang ni service. Okey. Yang ni opening hour kami tak lancarkan lagi. Dan yang terakhir ialah contact untuk dia apa ni? Untuk para pelanggan untuk contact dengan kami. Ada features order tak? Cuba explore, ada rasanya. Features order yang tu saya tak tengok. Letak harga, price dan sebagainya. Nak explore lah. Cuma satu lagi, saya nak you memang fully customize Jangan kata pakai features yang tak ada kena-mengena dengan projek tu. Ataupun kena dengan website. And then video kat mana you nak letak video? Video untuk kita nak nilai tu. Kat mana nak letak? Video pada Video projek satu. saya letakkan link saja. You buat satu page lagi lah. Buat satu page lagi. Macam About Us tadi kan? About Us ada? Bukan Among Us About Us. Cuba buka balik. Okay, About tadi kan? Cuba klik About. Ni About. Letak kat sini. Okay, About tu kalau boleh. Okay. Kat sini. Cuba tengok bawah. Saya nak ada satu bahagian kalau kontak ni ada nama ahli kumpulan dan sebagainya. Biografi. Saya tak tambah lagi. Biografi kan. Dekat home. Macam mana? Dekat home. Okey. So ada nama ahli kumpulan dan peranan masing-masing Okey, so kita boleh buat beberapa peranan di situlah. Peranan dalam projek multimedia, peranan dia apa? Dalam projek website ni, okey, dia sebagai apa lah kat sini. Okey, kalau boleh ada video lah, simple video untuk biografi tu setiap satu. Boleh? Boleh, sir. Okay. So kita ada pertandingan ni. Saya rasa saya kena buat pertandingan ni. Senang sikit. Pertandingan saya fikirkan apa yang nak bagi ni buku dah habis lah. Tak apa, nanti saya akan cari apa. Kita akan tengok lah yang mungkin untuk yang terbaik lah untuk grup ni. Kita akan tengok lah macam mana. Okay, yang terbaik dalam tutorial tertentu ni. Okay, so terima kasih terima kasih Abdul Azim. Okay, ke syarikat lain ataupun studio lain mana? Okay, terima kasih. Fatin sama grup. Muhammad Amirul. Wah, ini semakin ramai dah kita ni Semua dah jadi confident present dengan ni. Okay, cepat. Kita tak ada masa ni. Dah setengah jam ni. Saya punya tak edit lagi, Prof. Tapi dah buat website tu dah ada. Dah sign up dah. Dah. Cuma tak edit lagi. Tak nak share ke dengan kita orang? Boleh je. Boleh. Share. Okey, sekejap Kita share ni bukan apa, dapat input, kita boleh tambah baik dan sebagainya. Sama je, komen yang saya bagi ni boleh improve. Dan sebenarnya banyak lagi features dalam Wix tersebut. Okay, so kena explore dan kena tengok. Okay, banyak juga yang free kat situ. Okay, kalau untuk trial pun tak apalah. Jadi you boleh pakai untuk kita buat kata penilaian. You dah menggunakan features ataupun application yang ada dalam Wix tersebut. Okay.
Okay, nampak tak? Nampak ah. Okey. Ni grup kami FL Studio. Okey. Hajatnya apa ni, navigation menu tu kita orang nak letak atas ni. Okey. Lepas tu menu-menu yang ada mungkin FL Studio, Okey. home lah, home. Okey. Biografi ni kita orang akan letak macam pengenalan setiap ahli, video pengenalan setiap ahli. Lepas tu tutorial yang tutorial punya. Lepas tu kelas atas talian ni kita orang punya tajuk untuk video ni. Okey. Okey, boleh? Yang ni mungkin kita orang buang kot. Okey, tak apa. Okey, boleh. And then lagi? So far macam mana you menggunakan Wix ni? Macam mana rasanya? Senang ke susah? Baru nak explore. Dia yang penting kreativiti masing-masing. Sebenarnya kalau kita boleh ada skill menggunakan ni, kita boleh buat bisnes juga. Maksudnya kita boleh kata ambil kontrak ataupun ambil customer nak macam mana untuk kita design. Cuma you kena includekan lah bayaran untuk sewa platform ni dan juga hosting. So yang tu boleh difikirkan lah macam mana. Okay, ada apa lagi? Okay, tak ada Doktor. Okay, terima kasih. Kita ada progress. Okay, Alhamdulillah. So yang lain macam mana? Okay, sebenarnya bergantung kepada kreativiti masing-masing. Saya tak nak kata apa nanti kan semua sama pula kan. Jadi kalau boleh cuba cari satu kelainan lah yang ada bagi setiap kumpulan masing-masing supaya lebih kreatif dan juga inovatif. Okey, saya percaya para pelajar kita ni memang cepatlah belajar ni semua yang ada Instagram, ada semua kan. Ada YouTube channel sendiri dan sebagainya. Jadi kita kena adaptasilah benda-benda macam ni. Okey. So ada lagi kumpulan? Kalau lagi cepat present, lagi cepat kita boleh habis ni. Saya nak tengok progress je, progress web, sebab kita dah ke depan sebenarnya. Cumanya buat pemilihan yang tepat berdasarkan konteks projek web kita tu. Sebab banyak template sangat banyak di Wix tersebut. Okay. So Nur Anis ada nak share, ada nak update? Ataupun Naiman? Ataupun Andrew? Muaz macam mana Muaz? Sama grup ke dengan Azim? Tak. Grup lain? Grup lain. Kalau ada? Ada sikit lah, tapi sekarang saya standby 2 website sebab saya nak compare mana lebih cantik lah. Okey, tak apa. Nanti kalau nak boleh share tak? Boleh. Okey, cuba share. Okey, sekejap. Okay. Nampak tak? Okay, progressing Nampak. Okay, teruskan. Okay, setakat ni saya baru siap baru buat ni lah interface muka depan dia ni. Okay. Korang guna sikit je tema color untuk website ni. Okay. So yang ni gambar first lah, belum edit lagi untuk semua ni. Okay. Oh, memang you lukis tu tu. Ada features sikit lah. Tak. Ada Ni features template yang dah sedia ada lah. Tak apa. Yang penting Ini kalau features macam ni, yang ni kita orang buat iklan sikit lah, fotografer, videografer, designer. Yang ni kita orang punya nama studio kita orang. Nanti kita akan letak logo kita orang kat sini kot. Okay. So then sikit features dia lah, bila kita scroll down dia punya ni sepatutnya dia hilang, yang ni dia tak hilang pula sebab yang ni dalam edit kan. dalam edit dia kena check dekat apa preview tu. Okay. Sekejap.
Dekat preview tu memang kita boleh check lah. Betul. Okay, and then cuba explore juga feature-features lain. Saya rasa bahagian ordering ni boleh. Maksudnya kalau siapa nak quotation kan, you boleh minta dia orang hantar ikut form dan sebagainya, and then kita boleh terus respon pada email dan sebagainya. So you kena explore lah. Okay. Tu ada buat juga, cuma belum tambah lagi je punya So button. pastikan lengkap lah untuk pembentangan. Kita ada sekurang-kurangnya 2 kali pembentangan untuk kita tambah baik. Maksudnya fasa pertama is draft. Okay, fasa kedua kita tengok feedback. Okay, so daripada feedback fasa ketiga tu yang dah final lah. Okay, so kalau ada masa kita semak lagi sebelum penilai luar untuk semak. Okay, saya rasa sekurang-kurangnya 3 kali lah. Okay, terima kasih. Syekh Muaz. Okay, ada kumpulan seterusnya. Ying. Ni hao ma. Ying. Hello sir. 你好吗？王不好。tadi 王不好。我肚子饿。Tak breakfast lagi. tadi dah present dah. Oh, group mana? Group Azim. Grup saya. Azim. Oh, okay. Network. Okay, kita tengok progress saja. Kalau kata baru register pun tak apa. Jadi saya nak tengok at least you dah explore, masing-masing dah tahu features dia. Sebab lagi you explore sebenarnya lagi banyak features yang you dapat dan you boleh adaptasi. Jadi kalau pakai akaun sendiri ataupun akaun kumpulan, boleh juga buat website lain sebab boleh buat banyak website dalam satu akaun. Jadi boleh try untuk you belajar. Okay. Ciu. Are you there? Yes sir. For on behalf of your group? So far, just started making the website. Have you registered Yeah, the already. wix.com? Yeah, So already. can you show the template or what kind of template that you use for your group website? Okay. Is that can you share a bit? Maybe get some input to improve, or maybe you can just share what the progress now. Okay. Is it possible? It's possible, sir. Okay. Okay, line memang line problem tu. Okay, proceed. Ciu. Okay, sir. Sebenarnya projek kursus ni kursus paling senang. Yang penting kreativiti, kesungguhan dan juga teamwork. Okay, itu yang kita ingin lihat dalam projek ni.
dengan ada imaginasi tersebut kita tersentuh emosi kita. Okey, so apabila emosi kita tersentuh, kita mulalah beraksi. So barulah kita hasilkan sesuatu yang isi. Okey, cukuplah. Sir can see. Sir can see. Apa? Let's check ni. If you share screen, you can enlarge the view. Share screen. And, You share screen or apps? You stop and you share screen. You stop us. Okay. Not share screen. Share your entire screen. There you can enlarge the browser so we can see the full screen on your website. Okay. So I can see the screen. Okay, can you click the tab there? I mean the dashboard. Yes. Okay. Dashboard. It's only. Okay. It's still. I'm still in the process loading, so the line is a bit. Okay. So next time when we share, you share your entire screen. I think this one you share the window, isn't it? No, I click Okay, on the window and entire entire screen. screen. Yeah, entire screen. Okay, it's okay. Just proceed. Go to the you click side action. Okay, side action. Okay. Edit side or view side. View live. Okay. Okay. Good. So team, I think you can consider all those my previous comment and feedback. So you can improve those need to be required to be improved. So and other things depends on your creativity, your team creativity. Okay. So your website, what project? I mean, you focus on what subject? The scope of your project. The scope. We haven't thought about it as
Okay, so it's good for this week. I mean, so maybe for next week you have to fully customize all those features according to your project. Now this is still a basic template. Yes. So I hope you can do some update, some progress, show some progress by next week. Okay, yeah? Okay. Okay, Chiu, good luck, Chiu and your team. Okay, thank you. Okay, ada tak lagi yang nak tunjuk progress, ataupun kalau tak ada mungkin kita boleh simpan untuk progress minggu hadapan. Jangan lupa tutorial tu. Okey, sila siapkan tutorial tu berdasarkan soalan dan perbincangan kita tadi. Dah hantar pada minggu hadapan. Okay, so yang mana yang tak present lagi, keep progressing on your web project, and then seperti yang saya cakap tadi, website yang dah siap ataupun video yang telah siap di YouTube boleh dipaparkan di website. Buat satu page untuk kita paparkan video yang para pelajar hasilkan tersebut. Okay, so saya rasa kalau tak ada apa-apa, mungkin saya nak share untuk attendance pada hari ini. So saya rasa mungkin sekadar itu saja untuk perkongsian ataupun tutorial pada minggu ini. So saya harap good luck and all the best. So semua boleh berjaya menghasilkan website terbaik dan juga adaptasikan semua kemahiran dan juga konsep-konsep yang kita telah pelajari dalam kelas lecture ataupun tutorial, termasuk juga creativity, okay, di kalangan ahli kumpulan. So ada soalan sebelum kita akhiri sesi kita? Ada soalan? Model tu kena buat dalam Word. Model tu dalam Word lah. Dalam Word. Dia sebenarnya dalam Word ataupun dalam PowerPoint tak ada masalah, sebabnya file saya boleh access. Boleh kita accept. Cumanya dalam untuk report nanti you nak buat senang daripada Word lah. Tapi kalau daripada PowerPoint you nak ambil sama the features tu, sama daripada content, you boleh buat juga dalam Word tu nanti. Okay, ada soalan lagi? Okay. Terima kasih, Sir. Kak Cik ada soalan. Okay, terima kasih. Ada soalan. Okay, ada soalan. Apa soalan dia? Kak Cik. Ada kat chat. Dekat chat. Kena masukkan goal target ni. Kena ada juga ni. Okay. So sebenarnya nota tu dia sebagai panduan, goal sebenarnya untuk kita buat direction kita. Contohnya kalau kita nak masukkan goal ni, apakah orang kata apa, matlamat website kita nak bangunkan satu production house ke, kita nak memperkenalkan orang kata apa, sesuatu kandungan multimedia, dan juga kepada target siapa yang ingin menggunakan website tersebut ataupun yang ingin menjadi potential viewer ataupun audience kepada produk multimedia kita. Okay, dan documentation tu kita buat jugalah. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai, kita boleh habis di sini untuk sesi pada ini. So terima kasih. Assalamualaikum. Ini ya. So saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian kita pada minggu ini. So diharap para pelajar dapat melaksanakan tugasan dan juga menggunakan pengetahuan yang dipelajari. Yang penting untuk kita explore weeks tersebut, sebab projek seterusnya kena fokus kepada website, di mana konten-konten multimedia tu boleh dimasukkan dalam website tu sebagai portfolio kepada kumpulan tersebut. So saya rasa sekali itu saja untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.